Relax bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro episod ke-26. Jangan lupa untuk tonton kami, dengar kami, share, like dan juga komen di semua media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Saya pinjam ayat Dr. Fatul demi kelestarian podcast kami, insyaAllah. Topik seterusnya, Dok, ni kita cerita ke international sikit lah. Kita cerita pasal lawatan PMX ke negara-negara di luar dalam pertemuan antara ASEAN dengan Australia di Melbourne. PMX dia berkata yang Malaysia tidak ada masalah dengan China. Kita pun tahu sekarang ni banyak isu yang melibatkan Laut Cina Selatan di antara China dan Amerika Syarikat, yang berebut teritori dan sebagainya. Plus trade war. Plus trade war lagi. PMX juga berkata persenjataan di Laut Cina Selatan taklah seburuk yang digambarkan oleh kuasa-kuasa barat. Dan juga beliau kata layanan buruk yang diterima China dari kuasa barat menyebabkan China mengambil tindakan yang lebih agresif. So ia ada basically it's a pushback lah. Bila Western power ni dia push, China dia push back lah. Namun memang diketahui yang China memang adalah rakan dagang terbesar Malaysia. Namun begitu, adakah patut untuk Malaysia ni ambil pandangan yang agak tunduk pada China? Ini yang banyak komen lah. Sebab bila PMX kata kita tak ada masalah dengan China, nampak macam ada orang kata, bukan saya kata, ada orang kata kita ni nampak tunduk kepada China. What do you think? Saya against pendapat dan pandangan tersebut lah. Kenapa? Kerana kenyataan itu kenyataan yang pada saya diplomasi. Bukan dia menyatakan segala-galanya China. PMX dalam interview dia di Australia, dia pun sebut secara jelas bahawasanya Amerika sebenarnya, US merupakan pelabur, masih lagi merupakan pelabur terbesar di Malaysia. And then followed by China. So itu yang dia stress dalam dia punya interview di Australia. Dan pada masa yang sama di Asia ni tentunya kita tak boleh lari daripada hubungan dengan China. Apatah lagi tahun ni, tahun ke-50 Jubli Emas hubungan Malaysia-China. Sejak tahun berapa? 74 dah. 74 sampai 2024. So tak silap, kalau tak salah saya bulan 5 ni kemungkinan Presiden China turun ke Malaysia. Kita harapkan begitulah. So jadi itu big win tu kalau turun tu. Big win untuk PMX. So kita harapkan benar-benar turun dan hubungan jalinan kerjasama antara dua negara ni. Sebab China dia bukan macam orang kata hubungan dengan China ni, dia bukan macam kita duduk terfikir kadang-kadang kan. Kalau sebahagian orang dipikir apa keperluan dan sebagainya. China is very big dan very huge market. So itu kena faham. Dan cash rich. Kalau kita nak compare tu negara-negara barat, negara barat ni Amerika contohnya tak apalah dia punya duit. Okay, negara yang cash rich ni Middle East dengan China aje. Yang lain-lain tak ada. Yang lain-lain semua mari dia orang nak speculate dan dia orang nak investment negara kita. Okay, dan kita pun ada kekangan keuangan sendiri. They need our money. Okay, sedangkan China datang dengan duit dia sendiri. Duit dia sendiri. Okay, itu satu part lah. Jadi saya tak rasa perkara-perkara tersebut PMX, statement PMX tu menggambarkan kita ni tunduk. Tetapi soalan provokatif. Soalan provokatif daripada wartawan ke yang tanya. Hubungan Malaysia dengan China, nak balance hubungan antara China dengan US. Macam mana Malaysia yang berada di tengah. Okay, dalam that kind of situation. Jawapan PMX tu pada saya cantik lah. Sama seperti yang dia cakap di Jerman pun. Jerman dengan Olaf Scholz. Dia German Chancellor. German Chancellor. German Chancellor dia apa taraf dia? Dia macam PM lah. Macam Perdana Menteri. Macam PM, macam Presiden lah. Itu pun isu dahsyat juga tu yang dia bahaskan, yang disebut tegak aja dia balun Olaf tu. Dan media dia balun pasal isu Israel, isu Gaza. So yang ni saya kagum. Saya kagum dengan kenyataan yang tegak langsung di Jerman. Okay, bersama dengan antara orang yang paling berpengaruh di Jerman. Okay,
Olaf Scholz. Kemudian dalam wawancara pula tu, wawancara berbincang soal hubungan antara negara, pelaburan dan sebagainya. Tapi bila masuk isu Israel dengan Palestin, Olaf bercakap kata Jerman akan mempertahankan hak Israel dalam berdepan dengan teroris Hamas. Dan penubuhan the state of Israel. PMX tegak balun terus menyatakan bagaimana orang yang settler ni, settlers. bagaimana dengan orang Gaza, nasib orang Palestin, hak mereka sejak puluhan tahun dibunuh, genocide, sampai ke hari ni tak berhenti lagi perang, hak mereka pula bagaimana. Tegak jadi balun. Dia sebut perkataan hipokrit. Apakah jenis hipokrit ini? Jadi yang tu saya kagum juga. Kita pun dah lama tak cerita pasal Gaza. Saya nak cerita sikit lah. Sejak daripada 7 Oktober sampai 14 Mac 2024, 2 hari lepas, hari ke-160, 2 hari lepas, terbunuh lebih kurang 40,042. Anak-anak yang dibunuh ni adalah 14,861 anak-anak. Injet lebih kurang dalam 74,000. Yang hilang tempat tinggal, tak ada tempat tinggal dah semua, 2 juta orang. Completely destroyed home, maksudnya hancur habis rumah about 112,000. Yang mana sekolah yang damage 438. Ini belum cerita surau-surau, masjid-masjid sebanyak 634. Habis. Healthcare facilities, hospital, klinik dengan ambulans dalam 285. Hospital ada 28 habis, klinik 65 habis, ambulans 152 habis. Ini tak termasuk lagi heritage site, lebih kurang dalam 200 heritage site. Maksudnya dia ni bukan setakat genocide tau, Dok. Ini penghampusan ketamadunan. The civilizations of Palestine will be flattened out. Dia nak hapuskan terus kewujudan Palestin. Ini satu benda yang saya rasa, macam Dok, saya rasa PMX steady. Walaupun dia duduk dalam satu bila dia buat lawatan kerja ke negara-negara, dia akan ada satu sesi yang mana dia duduk bersebelahan, dia berdiri sebelahan dengan pemimpin negara tersebut dan akan menjawab menyatakan pertanyaan dengan wartawan sebagainya, akan bincang macam mana, dan kebanyakannya fokus kepada hubungan dua hala di antara negara dan komitmen dia. Tapi bila wartawan tanya Chancellor Jerman berkenaan Jerman punya stand pada Israel, yang mana Jerman mempertahankan Israel, bila dia habis cakap, the first thing PMS buat, dia geleng kepala. Tengok, cari dekat YouTube. Sebab tak banyak news report keluar. Tak banyak news report keluar lagi. Media barat tak keluar langsung. Tak ambil langsung. So ada 14 jam, 15 jam yang lalu video dalam YouTube. CNN kita tak jumpa. BBC kita tak jumpa. Dia ada dipanggil Middle East Eye. So dia giling and without hesitation, tanpa ada lapik, dia balun straight. Itu memang steady. Cuma dalam isu dia dengan China ni, saya kurang selesa sikit. Walaupun betul itu provokatif, soalan provokatif, Dok. Tapi kita macam ni, okay, saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia lebih karakter dia macam Tun Mahathir bila berdepan dengan isu-isu antarabangsa. Maksudnya dia fighter, dia fighter. Macam Tun Mahathir fighter, Datuk Seri Anwar Ibrahim fighter, Pak Lah diplomatik, Datuk Seri Najib diplomatik. So kita nampak ada perbezaan karakter di antara Datuk Seri Najib, Tun Mahathir, Pak Lah dengan Datuk Seri Anwar. Saya tak pastilah macam Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin ni, saya tak pernah tengok lah. Tapi yang ni kita nampak obvious. Tapi bila dalam keadaan kita zaman Tun Mahathir dulu, ekonomi kita steady. Jadi kita nak jadi fighter pun no problem. Zaman Datuk Seri Najib, ekonomi kita steady. Tapi pasal dia diplomatik, lagi steady lah. So dia balance kan. Dia tahu kita ni trading country, dia dengan US pun dia main, dengan China pun dia main. Cuma dengan China ni, kali ni pula kita punya ekonomi tak steady lagi. And kita tak boleh duduk dalam keadaan yang mana kita nampak kita bias. Saya tak pastilah macam mana
penerimaan rakyat. Tapi saya bimbang benda ni akan ada backfire lah. Harap-harap tak. Sebab bila kita cerita pasal Laut Cina Selatan, this is about military exercise untuk Western dengan China. Kita pun tahu it's not really about trade. Bagi saya dia lebih kepada military exercise yang membawa kepada trade lah. Jadi bila keadaan macam ni, kita pun kena berhati-hati sikit lah, Dok. Sebab kita tak boleh survive hanya dengan China. We still need to survive with the Western country. But I think it's not wrong apa yang PMX buat dan nyatakan tak salah. Dan apa yang dikatakan itu pun adalah satu fakta. Memang kita tak ada problem dengan China. Cuma we need to really put in a proper context lah. Takut nanti nampak macam kita ni terlalu pro China pun pening juga. Dia naratif komunikasi media tu kena power lah. Kena manage lah. Kena manage. Sebab pada saya, mungkin saya tengok balik PMX punya kenyataan tu dalam wawancara di Australia tu, saya rasa tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab soalan tu provokatif. Soalan tu provokatif. Dan beliau menjawab dengan jawapan yang seimbang. Dia bagi tahu kata US still pelabuhan yang terbesar. Followed by China. Dan beliau menyatakan hubungan Malaysia dengan China tidak ada masalah dan sebagainya. Dalam in control lah. Tak menggambarkan, melainkan adalah media-media nakal ni yang itu yang memainkan itu isu. Yang bahaya lah. Itu yang bahaya. Itu je lah. Jadi I think it's not bad dia punya lawatan ke luar ni. Kali ni nampak macam okay, not bad. Kita pun harap ada banyak pelaburan-pelaburan yang masuk. Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita akan kembali ke isu yang seterusnya selepas ini. Relax bro.